Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mal iman? Qala al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liqa'i wa tu'minu bil ba'ts al-akhir. Qala ya Rasulullah, mal Islam? Qala al-Islam an ta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'an wa tuqima as-salata wa tu'ti az-zakata wa tu'ti az-zakata wa tuqima as-salata wa tu'ti bukan wa tu'ti itu apa? Wa tu'ti atau wa tuqima bagi atas ini bagi atas nasab wa tu'ti az-zakata al-mafruḍah wa tuqima Ramadan. Qala ya Rasulullah, mal ihsan? Qala al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Qala ya Rasulullah, mata as-sa'ah? Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama min as-sa'il walakin sa'uhaddithuka anil ashratiha idza waladatil amatu rabbataha wa idza kana al-kufatu al-muratu ru'usan nas. Artinya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah iman? Tanya Sayyidina Abu Hurairah, beliau baginda SAW menjawab, apa itu iman? Iman ialah beriman kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, kemudian kepada saat pertemuan dengan dia, dipanggil yaumul ba'ats, hari kebangkitan, dan kepada kebangkitan kembali di hari kiamat. Pemuda itu bertanya lagi, apakah Islam itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baginda menjawab, al-Islam ialah menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat dan berpuasa dalam bulan Ramadan. Kemudian pemuda itu bertanya lagi, apakah al-ihsan itu ya Rasulullah? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-ihsan ialah bahawa engkau menyembah Allah Taala seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya maka dia melihatmu. Pemuda itu bertanya lagi, bilakah kiamat? Rasulullah menjawab, yang ditanya tidak lebih mengetahui dari yang menanya. Kemudian aku hanya dapat memberitahu engkau tentang tanda-tanda itu apabila seorang hamba abdi melahirkan majikannya, dan orang-orang yang telanjang tidak berpakaian, tidak menjadi orang yang tidak berpakaian menjadi kepala-kepala pemimpin. Itu di antara tanda-tanda akan datang hari kiamat. Di hadis riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sampai dalam hadis sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang pemuda, bertanya kepada yang telah Jibril alaihi salam, menjumpa sebagai seorang sahabat yang cantik, Jabir Yahya al-Kalbi, ya.
Lalu dipertanyakan akan asas-asas agama. Itulah iman, Islam dan al-ihsan. Jadi telah selesai dialog berikut. Maka pergilah pemuda itu meninggalkan majlis Rasulullah SAW. Dan ketika seorang mengejar untuk ia kembali atas perintah Rasulullah SAW, dia telah menghilang dari pandangannya. Maka Rasulullah berkata kepada para sahabat menghadiri menyaksikan peristiwa soal jawab itu, dia, ini pemuda pendatang itu adalah malaikat Jibril yang datang untuk mengajar agama kepada orang-orang, kepada sahabat. Jadi berakhirlah tafsir surah Luqman yang menselimut surah Al-Sajdah. Jadi untuk satu riwayat lalu diberkuah kembali yang 3 hari, di mana Sayyidina Umar berjumpa dengan baginda salah riwayat yang lain. Rasulullah menanyakan, kamu tahu tak siapa yang datang? Maka Sayyidina Umar mengatakan, Allah dan Rasulullah lebih mengetahui. Maka Rasulullah menyatakan, atakum Jibril yu'allimukum dinakum. Yang datang kepada kamu adalah Sayyidina Jibril alaihissalam, mengajarkan kamu akan agama kamu. Maka apa agama? Itu 3 benda: al-iman, al-islam, al-ihsan. Jadi dipanggilkan agama. Mana kaki langit mana kita pergi pun 3 benda ni kena selesai. Jadi pada al-iman itu berhubungan dengan masalah ilmu tauhid. Maka ulama mengarang ribuan kitab, ya, dalam berbagai bahasa menguraikan tentang keimanan kepada Allah, kepada malaikat dan kepada 6 rukun Islam. Seorang ulama di Mutlak, ya, yang ada datang di Malaysia sekali, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, ya, dia mengarang kitab berhubungan dengan rukun iman. 6 rukun iman, dia keluar 6 kitab. Beriman kepada Allah, kitab terbaru. Beriman malaikat, kitab terbaru, ya. 6 rukun iman, 6 kitab keluar. Kita rukun iman 60 surat habis. Beriman kepada Allah, malaikat semua 60 surat habis. Dia garang habis dengan nas Quran, hadis sahih yang mula di bawah ayat. Dia diterjemahkan, senang mengatakan dia terjemahkan dia tahun bulan jadi. Ya, tapi terjemahkan buku kan beriman kepada Allah, malaikat. Dia ambil daripada Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, itu senang. Ya, apa khabaran yang dia beritahu nak diterima. Besar tak? Mana satu tajuk pertemuan sekitar iman Rasul kitab kan. Pembahasan dia dengan dalil yang kemas Al-Quran dan hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu dasar yang besar dalam Islam. Mana membina keimanan dengan mana makrifat akan Allah, itu merupakan tiang kepada agama. Ya. Kemudian beriman kepada para malaikat, tugas dia dan segala kitab yang diakhiri dengan kitab terbesar Al-Quran Karim. Iman kepada segala rasul dan segala rasul yang termulia Rasulullah SAW. Beriman dengan hari yang penting, berliqah, bertemu dengan Allah di akhirat untuk menerima pembalasan. Itu berkait dengan 6 asas, ya, asas mana tiang-tiang bagi iman itu sendiri. Adapun Islam ialah kita mengabdikan kepada Ta'ala, bahawa menjauhkan diri daripada syirik dalam segala amalan dan mendirikan akan sembahyang. Mana mendatangkan sembahyang dengan wajah yang tutup. Pada bawa datang tu api. Kita kata if'alus salah wa taf'alus salah wa tuqimah. Itu qimah nama ityan wa bi syara'itiha wa adabi wa arkaniha zahiran wa batin. Mendatangkan sembahyang itu akan segala syarat, segala rukun, segala adab zahir dan batin. Dan tidak menunaikan akan zakat, menyuci kalbi manusia dan menyucikan akan harta mereka daripada bercampur dengan hak fakir miskin, dan mendirikan akan ibadat yang membentuk pengajaran besar kepada insan dalam merasai kesusahan orang fakir miskin, dengan kita mendirikan puasa, menahan diri, merasakan kelaparan, kemudian menyelesaikan diri dengan zakat. Dan yang besar lagi adalah al-ihsan, ini konteks rohani terus antara insan dengan Tuhan. Beribadat seolah-olah kita lihat. Kita boleh lihat, kita seolah membayangkan, kerana semua ibadat dan gerak diri kita merasakan kita sentiasa, maknanya menyedari kita dilihat oleh Allah SWT. Jadi di antara penyempurna iman dan Islam adalah al-ihsan itu sendiri. Ringkat dan panjang oleh para ulama. Kemudian surah Sajdah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim.
Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarah bal huwa al-haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Surah Sajdah terdiri pada 30 ayat. Ianya termasuk dalam golongan surah-surah Makkiyah yang turunkan di Mekah. Menurut riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayatkan oleh Imam Bukhari bahawa Rasulullah SAW setiap hari Jumaat pagi pada waktu fajar membaca surah As-Sajdah dan suratul Insan atau dikenali dengan suratul Dahr. Sedang menurut riwayat daripada Sayyidina Jabir diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahawa Rasulullah SAW tidak tidur sebelum membaca surah As-Sajdah dan suratul Mulk. Amalan yang terbaik bagi kita ialah membaca surah Sajdah sebelum tidur dan juga suratul Mulk, banyak kelebihan-kelebihan. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Dengan nama Allah, Allah dipanggil Ismu Zat, diwajibkan Zat wajibkan. Nama khas bagi Allah Zat yang wajib oleh kewujudan. Adapun Ar-Rahman, Ar-Rahim itu nama bagi sifat. Ya, ada Ar-Rahman dengan mana Al-Mun'im bijalailin ni'am, yang memberikan nikmat yang kasar-kasar. Adapun Ar-Rahim, Al-Mun'im bidaqaiqiha, yang memberi nikmat yang seni, yang hebat-hebat. Ya, itu khas. Jadi Ar-Rahman dia punya makna adalah umum, lafaz yang khusus. Tidak boleh kita nama seorang tu Ar-Rahman tak boleh. Dari isnad disandarkan nama Hamdul. Abdul Rahman mana hamba kepada Tuhan yang bersifat dengan Ar-Rahman. Adapun makna dia umum, mana Tuhan beri semua sekali. Orang tu beriman ke tak beriman, orang kafir ke orang Islam ke, yang taat yang maksiat, semua Tuhan beri. Itu makna umum. Ya, sebab dunia adalah qimata laha. Dunia itu tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Tuhan nampak habis. Karena di dunia tazinu indallahi janaha ba'udha ma sakal kafir wa jur'ata ma'in. Kalau adalah harga dunia itu kata baginda SAW bernilai 11 sayap nyamuk, bukan 12, 11 air. Daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat, kalau ada 11 sayap nyamuk nilai dunia ni, dan saya tak katakan beri orang kafir seteguh air. Jadi yang didapat air ini melambah mana benda yang tidak ada nilai bagi Tuhan beri. Kalau bernilai Tuhan tak beri. Adapun sebaliknya Ar-Rahim, dia sebaliknya. Nama Ar-Rahim umum. Kalau nama Ar-Rahim saja memberi, tapi makna dia khusus. Jadi diberi khas untuk orang beriman saja dalam syurga. Nikmat-nikmat yang hebat-hebat, yang maknanya tinggi nilaian, yang betul hebat, dikhaskan untuk kamu. Mana makna dia khas. Tuhan tak beri kepada sebarangan, dia beri kepada orang beriman sahaja. Apabila tafsir maknanya Bismillah panjang lebar. Sebab seluruh kitab 104 buah dia termasuk makna dalam Al-Quran. Dan Quran itu termasuk dalam umum kitab. Dan umum kitab makna dia ada dalam Bismillah. Ya. Dan Bismillah itu isyarat kepada ba'. Ba' isyarat pada bika namakan wa biyakunu mayakun. Bi mana dengan aku adalah segala benda yang ada. Wa biyakunu mayakun, dan aku akan ada segala benda yang ada. Mana benda yang telah ada sedang akan ada, semua bergantung dan terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna bika namakan wa biyakunu mayakun. Kemudian ba' pada Bismillah itu kalau kita lihat dia panjang kan. Ya. Kita suka-suka nak tulis bagi cantik kan. Itu isyarat. Ya, isyarat kepada alif al-mahzufah. Asal ya, asal bi ismillah. Ismun makna nama kan. Jadi bi ismillah, dengan nama. Jadi oleh kerana kasratul istiqmal, banyak penggunaan dia. Dalam hadis Nabi kata kullu amrin zibarin la yudahu bihi bismillah wa huwa afdal. Jadi pekerjaan yang tak dimulai dengan bismillah maka tak ada berkat. Jadi oleh kerana itu bismillah ni banyak penggunaan dia. Oleh banyak penggunaan maka dia ringkaskan. Kalau baca bismillah itu berat sikit. Jadi buang alif dia hazab, jadi baca bismillah. Jadi nak tunjuk tanda alif itu dibuang, dihazab, maka dia ambil 2/3 rumah alif, dimasukkan di pangkal rumah ba. Sebab nampak panjang sikit. Ya, itu isyarat. Ya, ba itu dibuang panjang itu isyarat kepada alif yang telah dibuang. Alif mahzufah. Nah, dia kata kalau nak tafsir bismillah bagi amat pun tak habis. Sebab sebagai isi Quran ada dalam mana besar kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim itu maklum tafsiran. Itu Allahu a'lamu bi muradi. Allah Taala sajalah yang mengetahui hakikat makna huruf muqatta'ah, huruf yang terputus. Ini sengaja daripada i'jazul Quran, yang mukjizat Quran.
Bila orang kafir tengok alif lam mim dia tu tengok dia apa makna itu. Itu rahsia dia, ya. Kemudian tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Diturunkan Al-Quran itu dengan tidak ada sebarang syak padanya, daripada Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Turunnya kitab suci Al-Quran yang begitu hebat, tidak ada sebarang keraguan daripada pentadbir sekalian alam. Alam adalah siwa Allah, yang lain dari Allah, bukan alam yang sains. Dunia ini kan semua sekali, termasuk malaikat dan segala-galanya ada dipanggil alam. Mana alam diambil kalimah alamah, mana tanda. Semua makhluk menjadi tanda bagi kewujudan dan bersifat kesempurnaan Tuhan. Am yaqulu naftara bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nazirin min qablika la'allahum yahtadun. Kemudian orang-orang kafir tidak mengakui hakikat yang demikian. Namun dia pun kafir. Kafir maknanya mereka yang ingkar. Bahkan mereka mengatakan dialah, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengada-ngadakan Al-Quran menurut rekaannya. Ya, ini tuduhan jahat daripada orang kafir, menyatakan bahawa Al-Quran itu mana iftara, rekaan. Maka dakwaan mereka itu tidaklah benar. Bahkan Al-Quran ialah perkara yang benar dari Tuhan. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya engkau memberi ingatan dan amaran kepada kaum yang telah lama tidak ditangi sebarang pemberi ingatan sebelumnya. Semoga mereka beroleh hidayah petunjuk. Tafsir ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, turunnya Al-Quran tidak ada keraguan. Berarti tidak apa satu pun yang boleh menentang. Sebab Al-Quran dipanggil hujjatun damiratun. Ya, mana hujah yang akan pecah kepada manusia kalau nak melawan. Lepas tu mereka melawan sampai sekarang tidak berjaya mendatangkan walau satu surah. Ya, kuntum irabi mimma nazalna ala abdina fa'tu bisu suratin wadumu syuhada'akum in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar wa quduhan nas wal hijarah middat lil kafirin. Kira mereka ragu tentang Quran, baru datang satu surah. Seluruhlah makna sekutu-sekutu mereka yang ingkar bahawa ada surah. Dan sekiranya mereka tidak boleh buat, dan sememangnya mereka takkan boleh buat selama-lamanya, maka takutlah akan neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Allah. Tidak ada keraguan padanya ada dia dari sisi Tuhan semesta alam. Namun orang-orang kafir dan musyrik yang menyebutkan adalah enggan menerima kenyataan dan berkata bahawa Muhammad itu Nabi besar kita SAW mengada-ngadakan dan mengarang Al-Quran dari kemahuannya sendiri. Ini satu tuduhan liar yang tidak berasas. Sedangkan Rasul tidak menulis dan membaca, dan tidak ada maknanya berhubungan segi lahir ini dengan orang-orang yang dahulu pada ahli kitab dan sebagainya. Itu semua tanda jelas menunjukkan bahawasanya Quran bukan daripada insan manusia. Walaupun di insan termulia seperti baginda SAW, dia hanyalah sebagai utusan yang membawa berita daripada Allah Subhanahu wa taala. Di golongan musyrik, sebab iman itu tidak masuk dalam sadar, ya. Dia lapisan qalbi yang pertama dia panggil sadrun, kemudian qalbun. Bila dia tidak masuk seruan itu, pancaran nur iman tak masuk, maka jadilah ia sebagaimana di awal surah Baqarah menceritakan tindakan bila manusia qalbi itu tak disinari, tak masuk sinaran nur iman. Sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama di mereka kamu beri peringatan atau tidak yang Muhammad SAW, mereka tetap tidak beriman. Di al-iman ada satu kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan jempakkan dalam qalbi insan, sehingga membezakan dia dengan orang yang tutup fatamallahu ala qulubi. Orang yang tutup menteri dia, hati dia oleh Allah Ta'ala, bahawa apa pun dia takkan masuk, sebab Tuhan kunci. Oleh kerana itu jadi kewajipan besar kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan nikmat yang besar. Kemudian tidak, Al-Quran adalah kitab yang hak dan benar yang datang dari Tuhan. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar engkau memberi peringatan
dengan Al-Quran kepada kaum yang belum didatangi seorang Rasul pemberi peringatan sebelum engkau. Antara jarak Nabi Isa AS sampai pada Muhammad kosong itu beri peringatan kepada mereka. Semoga mereka memperolehi hidayah dan mengikuti apa yang hak dan yang benar. Lepas Abdullah bin Salam, seorang daripada ulama Bani Israel yang pakar tentang bahasa Arab lagi. Bila dia tengok di Quran tu dia beriman. Dia tak ada soal panjang. Dia tengok di Quran, oh ini bukan kalam manusia. Terus mudah ya. Sebab mereka itu maknanya menengok dengan ikhlas akan ya mana tata tertib susunan balaghah ya mana Al-Quran ini bukan kalam manusia, kalam yang sangat hebat. Dari mudah dia beriman. Sebenarnya adalah kurnia Tuhan. Ada mereka yang tak ini habis duduk dekat sekali dengan Nabi pun tidak beriman. Qala Allah Ta'ala Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tatazakkarun yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardi thumma ya'rudu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizur rahim. Allah ialah allazi khalaqas samawati wal ardh. Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Ini Tuhan mendedahkan yang adalah tauhid dari segi al-Quran. Mana segala perbuatan yang berlaku dalam langit bumi ini, termasuk langit bumi, semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa dan Maha Perkasa. Serta segala yang ada di antara keduanya, termasuklah insan yang terdiri dalam 6 masa. Kemudian ia bersemayam di atas arasy. Mana dia menuju ke arasy, maksud dia macam ni. Ialah dia menuju kepada kejadian yang besar. Mana menguasai. Istiwa, isti'ala dengan makna menguasai. Istiwa tu banyak makna. Bukan dulu atas arasy bersemayam dulu macam kita tu syirik sampai tingkat itu. Allah Ta'ala tidak mengambil tempat dan masa. Masa dan tempat adalah makhluk. Itu Sayyidina Ali kata, kalau kata Allah masa tempat di atas, maka dia dulu. Kalau bertempat, maka tempat itu dah qadir. Jadi maknanya Allah dengan cara sifat kesempurnaannya dengan cara ini. Ya, la yataqayyad bil zaman wal makan. Allah Ta'ala tidak diikat dengan masa dan tempat. Bahkan masa dan tempat adalah terikat dengan Allah Ta'ala mana kejadian. Maka di sini ada 2 kaul dalam ahli sunnah wal jamaah. Kalau golongan salaf dia 100. Ya, mana istiwa atau mana serah allazi yaliku bihi, yang layak dengan Allah Ta'ala. Macam mana serah ke Tuhan? Soal bina'ah, ayat soal benda Tuhan maksud. Ya, maklum. Dan kafiat majhulah, macam mana cara istiwa itu tidak diketahui, serah kepada Ta'ala. Itu ayat mutasyabihah. Ada pun golongan orang yang kemudian dipanggil khalaf, maka ditakwil istiwa dengan isti'la, mana menguasai, mana menjadikan dan menguasai. Sebab awal ayat ini menceritakan apa? Penguasaan Allah. Tuhan khalaqas samawati wal ardh, dia menjadikan. Dan kemuncak menjadikan yang paling besar sekali ialah menuju kepada aras. Dia menciptakan makhluk yang paling besar ialah aras. Aras berbanding dengan kursi, ibarat bandingan dia sebentuk cincin di tengah laut. Dan kursi pula kalau banding dengan dunia ni, begitu pula jadi. Dunia ni ibarat sebentuk cincin. Ya, mana kursi itu macam lautan yang luas atau padang yang luas. Itulah maknanya besarnya kejadian kursi, dan lebih besar ialah aras ini. Sehingga garan waktu kiamat itu ditambah malaikat memikul aras, ini besar. Kemudian tidak akan beroleh sebarang penolong dan pemberi syafaat selain daripada Allah Ta'ala. Oleh itu, tidakkah kamu mahu insaf dan mengambil iktibar untuk mencapai keredaannya? Dalam menceritakan di sini, dia mentadbir seluruh urusan makhluk supaya makhluk sedar dia adalah pemilik segala-galanya. Kemudian Allah Ta'ala ceritakan yudabbirul amra minas sama'i wal ardh. Allah Ta'ala yang mentadbir makhluk-makhluknya, ya, termasuk kita yang kedir, dan melaksanakan tadbirnya itu ia menurunkan segala sebab dan peraturan daripada langit ke bumi. Kemudian
diangkat naik kepada pengetahuannya segala yang berlaku dari pelaksanaan tadbirnya itu untuk dihakiminya pada suatu masa yang dirasai oleh orang-orang yang bersalah, ya, banyak bilangan tahunnya menurut hitungan masa kamu yang biasa, iaitulah 1000 tahun. Al-Fasanatin 5 tahun. Yang demikian sifatnya ialah Tuhan yang mengetahui perkara-perkara yang gaib dan yang nyata, yang maha kuasa lagi yang maha mengasihani. Tafsir daripada ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahawa Dia telah menciptakan langit dan bumi. Jadi langit dan bumi dibagi sebagai mazhar. Apa makna mazhar? Mahalul zuhur, tempat nyata dan terang. Kalau kita dipanggil apa? Mir'ah, cermin. Cermin adalah tempat kita melihat, ya, dengan terang nampak gambaran ini. Begitulah alam dipanggil cermin. Cermin untuk nampak siapa dia itu? Ialah Khaliq, pencipta, Al-Mujid, penjadi, Al-Mudabbir, yang mengatur sekalian ini. Lepas tu barang siapa melihat kepada alam dan segala kejadian langit bumi dan terdekat diri sendiri, sedangkan kalbi dia tidak merasa kebesaran, keagungan, pentadbiran Tuhan, maka kita dipanggil buta tertutup. Sebab itu kita kena buka tu belah mata. Mata luar melihat kesan kejadian dia, dan mata dalam memerhatikan, ya, pemberi kesan, dipanggil muasir ila Allah SWT dengan ketunggalan ketuhanan. Kemudian bersemayam dia di atas aras, semayam yang layak dengan dia. Macam mana tu serah, ya, maka ditakwil ulama kendian ialah menguruskan, menguasai. Sesungguhnya tidak ada bagi kamu selain dia seorang penolong dan pemberi syafaat kecuali sudah memberi izinnya, dan dia maha pencipta dan maha kuasa atas segala sesuatu, dan mengatur urusan dari langit turun ke bumi yang ke bawah. Kemudian kembali pula lagi urusan itu ke langit dan kepadanya dalam tempoh 1 hari yang kadar lamanya adalah 1000 tahun mengikut perhitungan. Itulah maknanya bandingan jaraknya masa kita hidup di dunia ini terlampau singkat. Pada hadis lain yang berita An-Nas yang izamatu intabah. Manusia di dunia ibarat orang tidur. Apa maksudnya? Orang tidur ni masa sangat singkat. Kejap itu dah sadar. Ya, apa yang dapat dalam mimpi, semua ada gembira, seronok, ataupun sebaliknya, semua benda sementara. Ya, buka mata dah tak ada. Begitulah keadaan manusia bila dia mati besok, baru dia sedar. Mana jaganya manusia apabila berpisah roh daripada jasad, dia sedar bahawa dunia ini memang sementara saja untuk dia. Sebenarnya untuk apa? Untuk dia menyiapkan perbekalan dia untuk kesan. Demikianlah Tuhanmu yang mengetahui segala yang gaib. Ilmu Tuhan yang maha luas, maha sempurna. Dia semua dia mengetahui benda zahir dan benda yang gaib dan nyata yang akan datang siap, dan mengurus segala sesuatu. Dan sebelum ada makhluk lagi sudah ada dalam inkishaf ilmu nyata dan ilmu Tuhan. Kemudian menyaksikan segala amal hamba. Ya wa qul i'malu fasayarallah. Beramallah kamu, Tuhan melihat segala tindakan dan kebuat amal yang telah lakukan. Khairan wa khairan wa syarran wa syarran. Kalau baik, baik balasannya, kalau tidak sebaliknya. Dan dia pula maha perkasa, kepadanya tunduk segala sesuatu. Mana pentadbiran ta'ala menguasai segala-galanya. Apa yang dikendak itu saja yang berlaku, yang tidak dikendak tidak akan berlaku. Mana semua duduk dalam kehendak Allah SWT hakikat. Maka penyayang dia maha penyayang kepada hamba-hamba dan makhluk. Kadang-kadang makhluk mereka dia masih lagi diberikan, dalam keadaan mereka itu jauh, masih lagi diberikan ihsan dia oleh Allah SWT. Iaitu ihsan Allah Ta'ala penyayang bagi semua kita. Jadi bagi orang beriman, cukup bagi dia untuk menyedari maknanya nikmat Tuhan yang begitu hebat, supaya dia sedar sebagai hamba dan menzahirkan kehambaan kepada Allah. Berjaya ni insan menerjemahkan kehambaan, maka berjaya dalam hidup. Gagal yang menerjemahkan kehambaan, maka gagal hidup. Itu kesimpulan. Maka jadikan manusia untuk mengenali dan memberi ketaatan kepada-Nya. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqa wa bada'a khalqal insani min tin summa ja'ala naslahu min sulalatin min
ma'in mahin thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Kemudian Allah Ta'ala menterjemahkan lagi kuasa besar, allazi ahsana kulla syai'in khalaq, mana yang menciptakan tiap-tiap satu dengan sebaik-baik dan dimulakannya kejadian manusia berasal daripada tanah. Adam min turab, daripada tanah. Dan proses kedua dijadikan pada air mani. Bermakna Allah Ta'ala boleh buat apa dia nak. Ya. Ada malaikat dijadikan kebanyakan min nur, dan adalah hadis malaikat dijadikan min tasbih. Orang bertasbih, maka lafaz tasbih jadi malaikat. Malaikat akan minta ampun kepada musabbih, orang bertasbih sampai hari kiamat. Ada tak jadikan pula malaikat daripada pada air. Air mana? Daripada air wadu, air wudu. Kikisan air jadi malaikat bertasbih minta ampun kepada mutawaddi, orang yang mengambil. Maknanya Allah boleh buat apa dia kena. Tapi secara keseluruhan kebanyakan jadi pada nur yang malaikat. Jadi mana jadikan daripada tanah boleh, jadi daripada tulang Siti Hawa boleh, jadi daripada nafas tifan ya hakikatnya boleh, jadikan daripada air manis sebagaimana kebanyakan ya pun adalah perkara yang harus bagi Allah. Yang menciptakan tiap-tiap suatu dengan sebaik-baik bi ahsani taqwim. Sini maksud sebaik kejadian dimuliakan dengan manusia tadi berasal dari tanah. Kemudian dia menjadikan keturunan manusia dari sejenis pati air, itulah air benih yang sedikit dipandang, ya, banyak sedikit dipandang orang. Maknanya yang memandang pun jijik tengok kan. Kalau genjis air benih orang belum empat dia dimarah. Itulah asal kejadian kamu makna. Kemudian ia menyempurnakan kejadiannya seperti menghidupkan padanya, meniupkan roh ciptaannya. Dia mengurniakan kepada kamu pendengaran dan penglihatan. Apa kata kalau dilahirkan kita tak ada penglihatan dan pendengaran? Maaf. Ya Allah. Serta hati dan akal fikiran supaya kamu bersyukur, tetapi amatlah sedikit yang bersyukur. Ya, qalilan ma tashkurun. Kata seorang saleh tidak digayut di dalam Ka'bah, dia berdoa dengan doa yang pelik. Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah hamba daripada golongan orang yang sedikit. Jadi sahabat dia dengar doa ni pelik, orang nak jadi golongan majoriti. Dia minoriti. Maka dibacakan ayat yang serupa. Wa qalilun min ibadiyah. Maksudnya syukur Tuhan tak banyak, perlu dipaham. Maksudnya menjadi golongan yang bersyukur, tapi yang tidak banyak. Melainkan yang banyak yang kufur dengan Allah Ta'ala. Kufur etikanya, kufur akidah, kufur amalan, dan kufur maknanya nikmat macam-macam. Di tafsirnya Allah Ta'ala berfirman bahawa dia mencipta sebaik-baiknya dan seindah-indahnya segala sesuatu ya, yang diciptakannya. Dia telah menciptakan pada permulaan bapa manusia Adam AS, dicipta daripada tanah dia ya. Kemudian menciptakan keturunannya pula turun-menurun daripada air yang air benih, yakni air mani. Dan Allah Ta'ala telah menyempurnakan penciptaan Adam dari tanah menjadi insan manusia dengan sebaik-baik bentuk di dalam tubuhnya. Kemudian ditiupkan roh dan diberinya pendengaran, penglihatan. Ini dua benda kalau tak ada gila orang. Dan kita tak pernah jumpa lagi insan yang dua-dua alat ni luput kedua-dua sekali. Pendengaran tak ada, penglihatan tak ada. Ya, dia menjadi gila ya, sebab kalau tak ada pendengaran, biasanya penglihatan dia ada, alat komunikasi dia boleh nampak lagi orang lambai. Tapi kalau dia begitu pula, orang lambai dia tak nampak, orang panggil pula dia dengar. Tapi kalau orang panggil dia tak dengar, orang lambai tak nampak, habis jam. Sebab tu kita tak pernah dengar dan tak pernah jumpa lagi seorang insan yang dua-dua ni tak ada sekaligus. Jarang dia pernah jumpa, tak ada. Dia tak mendengar dan dia tak boleh melihat. Jam terus. Biasanya salah satu misi ada. Ya, Allah Ta'ala jadikan begitulah. Dan kena jadikan dua-dua pun. Di akhirat padam habis orang-orang yang kufur melitik itu. Dan juga menjadikan hati dan akal sebagai satu nikmat besar untuk manusia memikir. Dengan akal tadi mereka mengenali siapa Tuhan, siapa dirinya, dari mana dia, di mana sekarang,
dan ke mana dia nak pergi selepas ini. Tetapi sedikit di antara kamu yang pandai bersyukur atas segala nikmat Allah dan karunia. Manusia bila dia nampak nikmat diuji, maka mana yang lalai, dia tidak bersyukur kepada Allah, hasil daripada tidak mengenali. Walaupun dia kenal Allah Ta'ala dengan sebenar kenal dan dia tahu af'al Allah Ta'ala segala-galanya, maka dia akan sedar akan nikmat-nikmat yang tidak terhitung. Sebab nikmat syukur dia tak akan dapat, melainkan manusia itu mengetahui pencipta, dia mengenali Sani, pentadbir, pencipta. Maka oleh kerana itu dia akan nampak apa sahaja yang ada ini yang Tuhan jadikan itu dia adalah kurniaan daripada Allah, Zat yang Maha Sempurna. Dan nanti manusia bila dia kenal, dia tahu orang memberi, maka dia akan jatuh hati, dia suka pada orang yang bantu. Oleh kerana dia kenal, maka dia akan dekat. Tapi bila dia terhijab, tidak mengenali Tuhannya, keduduk dalam kesesatan yang amat bahaya. Ya, sebagaimana orang-orang kufur, orang kafir akan duduk keadaan sesat, dan mereka kembali dalam keadaan azab yang diterima secara kekal wal hayat. Tafsirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencipta sebaik-baiknya dan seindah-indahnya segala sesuatu yang diciptakan insan manusia dengan kedudukan pendirian dia, kedudukan susunan anggota dia, mata, hidung, telinga. Atau jadikan hidung tu pusing langit, air hujan buang suruh ni. Yang dijadikan cantik semua. Sebab kita disuruh memikir, fikir balik tentang kejadian yang menunjukkan kehebatan penyusunan takdir Allah Subhanahu. Kemudian dia telah menciptakan pada permulaan bapa kita Adam dari tanah, kemudian menciptakan keturunannya, itu menurun daripada air kini, itu air mani, dan Allah Ta'ala yang menyempurnakan penciptaan Adam dari tanah menjadi manusia dengan sebaik-baik bentuk ke dalam tubuh. Kemudian ditiupkan roh pula. Satu nikmat besar. Roh bila berpisah, kita balik asal di sana. Dan diberikan pendengaran, penglihatan, hati dan akal. Tapi sepatutnya manusia bersyukur, tapi kebanyakan mereka tidak mensyukuri nikmat Allah. Tuhan beri peringatan supaya kita terlepas daripada golongan-golongan yang tersebut, golongan ghafilin yang lalai. Jika nak tahu lalai tak lalai, kita tengok bangun tidur. Guna tak sebut apa? Al-ghafil iza asbaha yanzuru maza yaf'alu, wal aqil iza asbaha yanzuru maza yaf'alu. Orang yang lalai ni, dia bangun tidur dia akan ingat apa urusan kerja dia gini, dia tak ingat Tuhan. Atau orang lalai. Balik orang yang berakal, bila bangun dia tidur, yang suruh maza yaf'alullahu bih, dia akan fikir apa Tuhan buat pada diri dia sekarang. Tuhan sambung nyawa dia, Tuhan beri kesihatan dia yang elok, dia tidak mengalami permasalahan macam-macam. Dia akan tengok besarnya Tuhan gede. Lalu hati dia pun mengeluarkan maknanya kesedaran syukur yang diterjemahkan dengan lisan. Keluar ucapan alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Disedar bahawa dia adalah sedang menerima kurniaan nikmat Tuhan yang sangat besar, dan dia peringatkan kepada Allah mereka semua akan kembali. Jadi bangun tidur, tunggu kita ingat tempat kembali. Wa ilaihil nusyur, kepada mahsyar. Habis. Dan satu perenggan ayat, wa qalu a idza dhalalna fil ardi inna fi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Wa qalu a idza dhalalna fil ardi, dan mereka ini orang-orang kafir itu berkata, adakah apabila kami telah hilang lenyap dalam tanah, kami pula akan hidup semula dalam bentuk kejadian yang baru? Boleh ke macam tu? Dia tak sedar yang dia asal tak ada. Kita semua asal tak ada, tiba-tiba siapa mengada? Dia. Jadi yang urusan dia bukan urusan kita. Sekarang dia ulang saja, dah tak ada, dia adakan balik siapa yang urusan? Pencipta yang Maha Agung. Itulah kalau dia tak nampaknya, dia jadi sesat, jadi kufur. Sebab gelap, kita tak nampak sebenarnya. Jelas tanda kebesaran Tuhan. Itu dalam surah Baqarah. Surah Baqarah ada banyak kan, menceritakan orang yang mati dihidupkan kita Nabi Ibrahim, kita Nabi Isa, dan kita surah Baqarah sini. Surah Baqarah kan, dia tu apabila seorang hartawan, dia punya anak, seorang anak gadis, seorang anak tunggal, maka apabila anak gadis ini dipinang oleh sepupu dia, mana anak buah, jadi kawan tu tak nak bagi,
Kita nak bagi dia sakit hati, dia bunuh pak saudara. Dia bunuh pak saudara dia angkat mayat tu, dia lelau satu daerah, kalau kita satu taman lain kan. Kemudian dia pun berlakon, macam bunuh pak saudara dia, menangis macam-macam dia berlakon. Ya, kalah syarohan dia berlakon. Berlakon kan. Akhirnya jadi ribut suasana, kau dia tuduh, kau tuduh, jadi pembalahan besar. Maka seorang daripada mereka dia kata, tak, kan kamu tak ingat zaman kita kan ada Nabi, kita zaman Nabi Musa. Kita angkat kes ni pada Nabi ke senang. Mereka bersetuju. Dia jumpa Nabi Musa, Nabi Musa pun munajat kepada Allah. Maka Tuhan suruh nak dapat satu perkara dia uji. Pas bahu bakar, sembelih seekor lembu. Bila sembelih seekor lembu, jawab perangai pada lembu warna apa, pesen mana, tak tanya sebab warna apa, penombornya macam. Wa maka dia falun hampir-hampir mereka tak dapat apa. Kemudian mereka kata insya. Akhirnya dapat pada seekor lembu yang dibeli oleh anak yatim, maka harga dia sebelulang emas ambil ni. Padahal kalau ditangkap mana lembu tak, tapi dia buat bayar orang kena gini. Sembelih lembu tu, buka belulang ni, harga dia tak emas penuh, ambil. Lepas tu ambil, ini ada khilaf. Semua ulama ambil kaki, semua ulama kata ambil ekor dia. Ambil ekor, bukan buat seekor, ambil ekor dipukul. Pukul pada mayat. Bila pukul pada mayat, bangun mayat. Mayat tu bangun balik. Dia tunjuk yang bunuh apa ni? Oh, dia dulu. Dia berlakon rupanya pecah rasa. Jadi mudah. Dengan ketuk dia dengan ekor lembu dia bangun dengan izin Allah. Lalu dia menceritakan yang bunuh dia, habis itu. Selesai. Lalu dihukum itu. Maka dalam kaedah ilmu faraid kita buat manis ta'jala qabla awani uqiba bihirmani. Barang siapa yang gugup dalam satu perkara, maka diharamkan mendapat faedah. Apa maksud dia? Cerita dia seorang ni, bapak dia kaya raya, lambat mati dibunuh bapak dia. Bila bunuh dapat tu sangka dah? Tak dapat. Itu maksud dia. Gugup hari tak dapat. Semua jenis jadi gugup dibunuh, lalu dia boleh kena hukuman. Hari tu tak dapat, nikah tak dapat, kena hukum bunuh. Menekatakan wahai masyarakat, nyawa kamu akan diambil oleh malakul maut yang ditugaskan berbuat demikian ketika habis ajal kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Tuhan kamu untuk menerima balasan. Itu mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menjadikan manusia hilang lenyap daripada dan balik pada hal. Tafsirnya Allah Taala berfirman tentang orang-orang kafir dan musyrikin yang tidak mempercayai, mana Allah Ta'ala tak berikan iman dalam kalbi dia, lalu lahirlah ucapan-ucapan yang maknanya menunjukkan kebodohan mereka sendiri. Tidak percaya adanya hari kiamat yang, dan berkata apakah mungkin apabila tubuh kami sudah rosak dan hancur, bahawa kami menjadi makhluk yang baru dan dicipta menjadi kuat sebagaimana keadaan kami sekarang. Demikianlah kata-kata mereka mengingkari akan menghadap Tuhan kelak dengan menerima pembalasan. Lepas tu bila bangun hari kiamat esok, mereka punya tekanan jiwa sakit nak digambar. Sebab benda yang diingkarkan berlaku depan mata mereka. Banyak ayat-ayat lain akan diceritakan akan datang. Tapi cerita Nabi Ibrahim dahsyat ini kan. Sembelih baik pun tak boleh. Gaul semua boleh letak panggil depan mata dia masuk. Hidup pada baik pun. Dan katakan wahai Muhammad SAW kepada mereka, malaikat yang diberi tugas mencabut nyawa hamba Allah Ta'ala pasti akan datang kepadamu dan mematikan kepada kamu apabila tiba masanya, dan perintah Allah Ta'ala telah turun kepada malaikat Israel untuk mencabut nyawanya. Kemudian akan dikembalikan kamu kepada Tuhanmu untuk memberi dan menerima pembalasan atas segala amal perbuatanmu yang seadil daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan wa tara fihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na fatni'na na'mal salihan inna mu'minun ila akhir. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.